ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan di atas kita, yakni nikmat iman, amal, ketaatan. Dan barang perlu kita ingat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Quran kata-kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana iblis ni telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak buat apa? Dia minta extend masa dia untuk mati, sebab dia tahu semua yang bernyawa kullu nafsin za'iqatul maut. Dia minta extend sehinggalah hari kiamat. Lama tu, punya lama tu kejadian iblis ni, wallahu taala alam bila dijadikan, wallahu alam. Memang lama lah. Jadi dalam lama-lama hidup tu buat apa dia sebenarnya tu? Tu kata kan, kita duk menung juga kan, lama ni, lama bila sesuatu benda lama ni, apa benda dia buat ni? Surprise. Tapi nak bagi tahu ni jemaah sekalian, di dalam Quran Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana kata-kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku datangi mereka. Merujuk pada iblis. Dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Apa iblis buat? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah kerja iblis yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Dan ini disimpulkan menjadi perkara yang mana dalam perbuatan untuk membawa manusia ini agar derhaka atau kufur pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara membuat mereka tidak bersyukur. Ini modus operandi paling besar yang iblis lancarkan jemaah sekalian. Dia bukan buat orang tak solat, tapi dia buat orang solat tapi tak rasa syukur. Dia ada dua kategori yang solat, alhamdulillah, tapi tak bawa rasa, hudur hati. Hati itu tak hadir. Dia panggil bergentayangan hati dia, tergantung-gantung entah mana-mana pergi. Boleh jadi jasadnya di masjid, hatinya di luar, boleh jadi. Kita nak jasad di luar, hati di masjid. Tu boleh jadi. Habis dia solat, kita balik syariat, jasad balik, hati ada di masjid. Tu yang terbaik. Bila tak bersyukur, kebanyakan mereka, kata iblis, mereka tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maka sudah pasti yang tak bersyukur takkan beramal, takkan berterima kasih lah. Setara yang beramal pun belum tentu bersyukur. Yang tak beramal sah-sah tak bersyukur. Tak ada tanda tu. Tanda terima kasih tu apa? Tanda terima kasih. Kita datang rumah kawan atau saudara ke, dia sediakan semua siap. Dia sarapan kita bermalam lah, 2 hari 1 malam rumah dia. Jadi, tanda terima kasih tu mesti ada sesuatu kita buat. Af'al.
Mungkin kita cakap terima kasih, ataupun kita bagi buah tangan, atau kita kemaskan balik. Banyaklah perbuatan. Jadi jemaah sekalian ni perlu digaris bawah. Hari-hari saya ingatkan diri saya dan semua jemaah. Sebab tu dalam mukadimah kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, dan ini menjadi kata kunci untuk kita mencapai martabat hamba Allah SWT itu tidak akan tercapai dalam perjalanan apa pun jemaah sekalian kalau tertanggal sifat syukur itu. Maka dia akan menjadi kufur. Syukur lawannya kufur. Cuma perbahasan kufur ni ada dua. Kufur yang dalam bentuk khafi, yang tersembunyi. Kufur yang jali, yang boleh membuat terkeluar daripada agama Islam. Dan tidak akan digandingkan perkataan kufur itu dengan sifat yang lain. Sebagai contoh, dia ni penyayang tapi kupur. Tak ada. Dia ni rajin solat tapi kupur. Dia ni orang yang sabar tapi kufur. Tak ada. Bila kufur je, semua amalan sifatnya dia akan rosak. Sebab tu iblis ni dalam bab nak menghancurkan anak cucu Adam ni pakar lah. Dia tahu sebab dia bermula taat. Dia ahlul ibad. Dia ahli ibadah. Ahlul ibadah. Dia orang yang rajin ibadat jemaah sekalian. Memang dengan malaikat beribadat dia asalnya. Kemudian baru bertukar menjadi kafir, kana minal kafirin. Baik. Maka di sini bila rujuk kepada perbahasan ini jemaah sekalian, kita nak bincangkan bertepatan dengan akan datangnya bulan yang dinanti-nantikan ni, insya-Allah, Ramadan Al-Mubarak. Kurang lebih seminggu lagi, insya-Allah. Minggu depan je. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita balik na Ramadan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Maka antara perkara yang kita nak bincangkan secara ringkasnya, ijmal, secara ringkasnya, nak melihat dari sudut kefahaman kita, penghayatan kita. Bagaimana Ramadan ni nak kaitkan juga dengan surah Al-A'raf 17 ini. Bagaimana Ramadan ni jemaah sekalian, bila datangnya bulan Ramadan ini, ianya adalah bulan yang mampu membuka ataupun menghancurkan segala tabir atau hijabnya daripada hati. Sebab syukur ni kerja hati. Syukur kerja hati, lalu dizahirkan dengan perbuatan, lisan dan perbuatan. Dia mesti mari dari hati. Jadi kalau hati ni dia terhijab, maka lisan dan perbuatannya akan jadi rosak. Jadi Ramadan, datangnya Ramadan itu, maka padanya jemaah sekalian membawa kepada perbahasan yang mampu membawa kembali kepada kerja hati yang paling utama. Kerja hati yang paling besar. Apa dia? Ingat Allah. Dan disitulah duduknya hauna, Nabi tunjuk takwa. Maka kerja hati yang paling besar yang nak kita bangunkan, bangkitkan, hidupkan, semarakkan, apa lagi bahasanya, nak baikkan, nak datangkan dia punya roh, dia zauknya, adalah ingat Allah. Ingat dalam konteks membawa kepada taat, perbuatan. Ingat iman, ingat kerja iman, iman membawa kepada ingat, dan mesti ada amal perbuatan dia. Maka kalau kita lihat bagaimana Ramadan ini mampu membawa kita untuk kembali kepada aturan yang sebenar, terutamanya kerja hati. Hati ini kembali kepada kerja yang utama sekali, dan itulah satu-satunya kerja dia yang mesti kita kena perhatikan dari masa ke masa, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, malah sehela nafas kita. Itulah dia tentang ingat pada Allah. Dan betapa susahnya ingat Allah ni jemaah sekalian, bukan satu perkara yang mudah. Nak ingat Allah, sehingga kan Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang ringkas tetapi maknanya sangat luas, tetapi ramai yang terbabas. Apa doanya? Pejam mata pun kita boleh baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita lihat jemaah sekalian, doa ini dimulakan dengan kalimah isti'anah, a'inni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suruh jaga Allah, Allah jaga kamu.
Nabi kata mafhum hadis. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kemudian apa-apa nak minta ke Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Apa-apa nak minta tolong juga hanya dengan Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Dua-dua semua kerjaan kita, apa yang kita nak dalam hidup kita ni, yang mengadakan hanya Allah. Allahu Samad. Bagi kepada kalimah isti'anah ni, iza sta'anta ni, Allahumma a'inni, dia ada satu perkara yang kalau kita lihat, kalau kita fikir dengan akal yang waras, kalau kita dengar di tepi jalan laungan orang kata tolong, maknanya mede tu, kecemasan. Dia tak ada. Kalau iza sa'alta, pertanyaan ni saya nak tanyalah, ada tak benda ni, saya nak tanyalah, sekian-sekian ni ada tak. Iza sa'alta, pertanyaan. Kalau pertolongan, dia lebih dalam lagi, lebih berat sebenarnya. Jadi yang pertama kita kena lihat di sini, Nabi SAW meletakkan, ingat Allah SWT ni bukan dengan diri kita, dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak bantu kita ingat, yang mana sifat manusia nasia, lupa, sampai kesudah kita takkan mampu ingat. Maka Nabi ajar doa minta tolong, ingat Allah. Bila ingat baru datang syukur. Allahumma inni ala zikrika dan wa syukrika, syukur. Hasilnya apa? Wa husni ibadati, ibadah dia akan disentiasa diperbaiki. Itu dah panggil soleh, islah. Ramadan kali ni makin bagus. Tang mana makin bagus? Tang puasa. Ya, kita dah 20 tahun puasa. Buat malu orang tak puasa. Siap boleh ke itu. Tang fizikal kita boleh dalam. Tapi tang mana perkemas? Hati dia. Khawasul khawas. Imam Ghazali rahimahullah meletakkan puasa tingkatan yang sangat tinggi itu, khusus pada yang mana hati dia dah tak sibuk dah. Hati dia dah tak sibuk lah tentang dunia. Jasad dia ni sibuk tentang dunia ni. Tangan duk khidmat, kaki duk ke sana, duk jasad dia nampak dia ni dunia sungguh ni. Tak duduk diam lah, tak duduk diam lah. Macam mana aku nak diam, nanti tangan ni dipersoalkan. Dia jawab macam itu. Macam mana aku nak diam, kaki ni nanti dipersoalkan. Kita pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah jemaah sekalian, pakai jam yang ada apa? Ada step tu. Bila balik sini rasa macam takut. Takut apa? Macam tak ada kaki rasa. Kat sana baru kita tahu kita punya melangkah 15,000 langkah, 20,000 langkah. Daripada bilik ulang alik rasa bergunanya kaki. Bila balik ke sini 2,000 pun payah. Duk risau ni, kalau tanya kaki aku ni guna ke tidak ni. Kau guna ke mana kaki tu? Sudah dia jawab. Ni hati. Khawasul khawas. Dia jasad dia itu berada di bumi, tapi hati dia itu berada bersama dengan Allah. Ma'allah. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, dan ini bertepatan juga dengan bagaimana Allah SWT mensyariatkan puasa itu, yang mana merujuk kepada takwa hati. Orang yang ingat Allah ini adalah orang yang sentiasa melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Takwa, takut. Baik. Maka di sini bila nak rujuk balik kepada tadi, ingat, minta tolong, ini satu perkara yang sangat lemah itu. Bukan kata kita kuat untuk ingat, malah dalam kita beramal, ini kita nak bawa kesedaran ni, supaya kita sentiasa sadar. Sudur, fi sudur ni ada satu kesadaran bahawa amalan yang kita lakukan ini, agar kita sentiasa berhati-hati, tidak rasa selesa dengan amal perbuatan kita. Bagai contoh, lemahnya kita nak ingat Allah ni, lemahnya. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang bantu kita dengan ilmunya, maka kita kadang-kadang beramal pun boleh kita lupa Allah. Macam mana tu Ustaz? Beramal boleh lupa Allah. Sebab ingat diri, bukan ingat Allah. Ingat diri itu rasa aku dah ada amal, aku dah ada tu. Dia tak nampak amal tu diadakan, Allah bagi peluang dengan syariat, maka datang rasa syukur tu. Macam kita pergi kerja jemaah sekalian. Kita hari ni pergi kerja, kita kerja dulu ke ataupun kena offer dulu?
Tak dibawa orang kan, kerja dulu kemudian baru dapat offer. Tak ada lagi lah jumpa. Kalau tidak, hara KL semua pejabat hara. Bila dapat tawaran kerja, kita pun bekerja, kita pun terima kasih lah dengan bos. Buat apa terima kasih? Jadilah pekerja yang terbaik. Bukan sebab kita ni ada kerja, melainkan kalau kita owner, founder, itu pun kita kena adakan kerja juga, bagi orang masuk, bagi tawaran. Kita tak boleh tiba-tiba saya nak kerja, tak boleh pula. Cuba renung puasa. Kalau Allah tak bagi puasa, dapat puasa? Tak ada. Allah tak bagi peluang nak solat, dapat solat? Tak dapat. Dapat puasa, dapat solat tu ingat Allah yang adakan solat, Allah yang adakan semua amal. Lalu kita bersolat dengan rasa Allah yang ada. Nak rasa ada Allah pun kadang-kadang payah, tergeliat hati tu. Yang wujud hanya Allah. Sebab bila takwa mesti perbincangan tentang iman. Iman merujuk kepada perbahasan tentang kuasa Allah. Nah, dari situ saja, sebagai contoh, rujuk pada surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah tiupkan roh dalam jasad manusia. Kemudian Allah jadikan sam'a wal absar, sama' wal basar. Sama' mendengar, basar melihat, afidah merasai. Ni kita nak bahas tentang, ingat, nak kait tentang tabir hati tu. Ni kita nak bahas tentang tu. Nak kait tentang perbahasan bersandarkan pada uslub atau kaedah hakikat kehidupan. Nanti kita insya-Allah akan datang paraya kot, mudah-mudahan insya-Allah, jika Allah takdirkan, kita akan buka perbahasan hakikat kehidupan di sini. Tapi saya bawa perbincangan malam ni bersandarkan uslub tu, kaedah membincangkan kehidupan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Kemudian kita kaitkan dengan syariat-syariat yang boleh kita bawa kepada perbincangan kehidupan. Antaranya Ramadan ni lah. Kadang-kadang perbincangan syariat tu sendiri, hukum hakam dia, apa sah dia, batal dia, atau kita bawa perbincangan ibadah itu, syariat itu dalam kehidupan, agar selari syariat kehidupan dengan syariat agama. Dosa lari. Baik. Maka berbalik pada tadi. Ketika Allah SWT menjadikan pendengaran, penglihatan, di sini nak tengok halusnya ingat ni, dan mudahnya lupa. Berapa ramai hari ni dia kenal sungguh, dia ingat. InsyaAllah mudah-mudahan jemaah sekalian, ni kita timbulkan persoalan ni bukan nak mempersoalkan, bukan kita suka soal-soal, kita nak caranya nak check supaya dia jadi satu benda yang mengingatkan. Fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Baik. Mendengar. Berapa ramai yang sedar mendengar dia kata dengar dengan apa? Dengan telinga. Betul kan tuan-tuan, dengar dengan telinga? Berapa ramai orang ada telinga tak dengar? Telinga ni bukan sifat mendengar, telinga sifat pekak. Melihat dengan apa? Dengan mata. Mata asal buta. Nak tepat lagi tengok jenazah, tengok. Ada mata tak? Ada. Boleh melihat. Ada telinga, ada. Cuba bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena mati. Berlari semua orang kan. Dengan cik pasal. Habis tu ustaz. Parah ni. Ini parah ni. Dengan telinga dan mata pun lupa dah Allah dah. Dia berasa, sedangkan sifat itu diterjemahkan pada diri, yang mana berasal kita mati. Melihat itu bukan dengan mata, dengan sifat Allah yang maha melihat, yang memberikan penglihatan, sifat daripada mata manusia itu. Sebab itulah pergi jumpa doktor mata, kita kumpulkan semua pakar doktor mata, kita pun tanya, doktor, di manakah letaknya penglihatan? Berat nak jawab, kata, aku tak jumpa lagi soalan ni. Di retinanya kah? Di saraf optiknya kah? Katanya. Kau datang sini nak buat apa? Saya nak tanyalah doktor, kalau melihat dengan mata, di manakah letaknya penglihatan?
Oh, sepanjang aku belajar tentang doktor mata, aku tak jumpa lagi soalan ni. Yang aku belajar organ pada mata, syariatnya itu digabungkan, baru boleh nampak. Itu pun boleh tentu boleh nampak. Pergi pula doktor telinga, tak berhati, pergi jumpa doktor telinga pula. Doktor kata, di manakah letaknya pendengaran? Di telinganya kah, di cupingnya kah, di gendangnya kah? Jadi doktor pun tersentak. Ya tak ya juga. Selama ni kita menguruskan organ pendengaran, tapi pendengaran tu sendiri duduk kat mana? Dia budak-budik. Ni soalan ni jangan macam-macam. Ustaz tanya soalan macam ni. Ni bukan soalan macam-macam. Ini nak kait dengan Quran, dah ingatlah ni. Ini belum tanya lagi perasaan, afidah merasai. Boleh rasa sayang, boleh rasa sedap, boleh rasa nikmat. Ingat siapa? Ingat makan. Sedap betul lah. Dia ingat makan. Makan tu yang sedap. Siapa yang bagi merasai? Apa ramai orang yang ada mulut, ada rasa, tiba-tiba dia tak boleh nak merasai nikmat sedap. Boleh? Boleh. Hilang rasa. Ada seorang jemaah di Paya Gombak, Kampung Gombak tu. Dia Allah takdirkan dia ni memang lalu kena penyakit, tapi cure, Allah sembuhkan. Penyakit bukan kecil-kecil, kanser saja. Allah. Dia sendiri cerita, satu kali kena tu kanser tu, dia buat kemo. Kemo dia tu sampai hilang diria masin. Bila hilang diria masin pada lidah, dia makan apa pun tak rasa. Dia kena bawa masam, limau dalam poket. Bawa dia rasa masam. Duk kita kata sedap-sedap, Allah bagi sedap. Dia pun cakap, Ustaz dah pernah hilang rasa masin? Boy. Saya tak pernah lagi. Main sini saya nak tolong bahaskan apa itu sedap. Apa je sedap tu bila Allah bagi nikmat pada lidah tu balik. Ada deria yang ada pada lidah tu, bukan sedap duduk kat makan tu je. Hilang satu saja deria, nganga kita kat situ. Alah, tak boleh makan aku. Dan barang nak ingat ni pun susah, mas sekalian. Siapa kata senang ingat Allah? Susah. Bila kita rasa susah, barulah ada pertolongan. Barulah kita tak ambil mudah. Susahnya nak ingat Allah bukan kata nak menyusahkan, tidak. Supaya kita ambil perhatian, ambil mujahadah, ambil satu perkara yang kita nak betul-betul, ya Allah bagi aku ingat kau sungguh, ya Allah. Sebab aku ni lupa. Dengan telinga pun kadang-kadang aku ingat telinga aku yang mendengar, padahal sifat engkau yang maha mendengar. Bukan aku peka. Tu apa nama tinju peninju tu almarhum tu Muhammad Ali kata. Ketika diinterview oleh BBC ke apa entah. Dia tanya, who is your bodyguard? Dia jawab, my bodyguard is can see but no eyes, can hear but no ears. Kemas tu sifat 20 dia tu. My bodyguard is your bodyguard. Padu, terdiam terus kawan tu. Dia nak pakai bodyguard apa? Saya tak bodyguard pakai dia. Muhammad Ali. Dia masuk Islam umur 30-an. Dia start nombor orang umur 20-an. Tengah sedap-sedap badan tu. Orang interview dia lepas pencen, lepas masuk Islam pencen, dia pencen. Masuk Islam dia surrender, dia tak nak nombor orang lah. Itu umur tengah 30-an, duit tengah bilion waktu tu. Dia tanya nak buat apa? Tahu dia jawab apa jemaah sekalian? Get ready to meet God, katanya. Bersiap sedia untuk jumpa Allah. Luar biasa. Tu mata tadi tu memang melihat. Bukan sifat kita. Sifat kita buta jemaah sekalian. Dengan sebab tu kena wajib ngaji sifat Allah ni, sifat 20 terutamanya kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah ni. Punyalah pakai 24 jam dalam hidup kita. Sebab itu datangnya siam tu, Ramadan datang siam menahan diri tu. Diri tu bukan sekadar menahan diri lapar dan dahaga. Menahan diri daripada melakukan dosa dan melakukan pahala suruhannya. Yang ni masuk pada perbincangan roh. Dosa pahala ni roh lah. Bukan perbincangan jasmani, dia perbincangan rohani. Jadi menahan diri cerita tentang roh ni, maka hatilah duduk dia.
Bila hati cerita tentang ingat Allah lah. Maka bulan Ramadan lah bulan yang kembali akan menggugurkan, menghancurkan, memecahkan tabir itu balik je masalah. Tabir diri yang terhijab dengan kebendaan. Terhijab dengan telinga, terhijab dengan mata, teringat dengan rasa tu kat diri. Datang Ramadan, Allah uji dengan makan. Ni sekarang kita minum air. Saya selalu ulang benda ni mas sekalian. Setiap kali Ramadan, ulanglah berapa kali, tak apalah. Saya kata apa? Ini bulan yang saya cukup nantikan. 2 soalan saya akan tanya. Soalan yang pertama saya akan tanya. Kalau tak kerja, kita tak makan. Orang jawab gitulah. Macam mana nak makan? Tak kerja. Saya pun jawab. Kalau tak solat, tak makan. Berapa ramai ingat kerjanya dia pergi siang malam pagi petang duk kerja panjkat tu dapat duit tu bagi makan. Sebenarnya tak mas sekalian. Kerja utama orang Islam, orang beriman khusus, walaupun ada lagi yang tak solat yang bukan Islam ke, tapi kerja yang ada atas muka bumi ni solat je. Kerana ada orang solat lagi atas muka bumi Allah Ta'ala ni, Allah tak hancurkan bumi ni. Tu je. Bukti lagi syariat mudah dia. Apalah tak makan tak solat, tak solat tak makan. Saya tak setuju. Ini saya tak setuju kalimah tu. Ni hakikat ni. Syed bulan ni kan menyimpang kan. Okey, kita tunggu Ramadan. Tak apa. Kita tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan, tak makan. Dah masuk Ramadan apa tak makan? Dah balik kerja dah, saya tak makan. Tak boleh makan. Tunggu apa? Tunggu masuk waktu solat. Oh, tunggu solat. Tunggu masuknya waktu maghrib pula tu. Boleh pula orang tunggu waktu maghrib. Maghrib ni hari pertama kita je mas sekalian. Waktu maghrib, solat pertama ni. Kalau kiraan solat maghrib lah dulu. Tunggulah muazzin untuk masuk. Dia duk faham azan padahal waktu solat. Sekali muazzin tersolat terazan awal, nyaya kan. Dah azan. Bukan azan, masuk solat. Dia tunggulah masuk waktu solat. Makanlah. Tak makan. Di sini datangnya kenyataan. Kalau tak solat, tak makan. Datang hakikat dia balik. Bersandarkan syariat. Betul lah syariat tu tak solat, tak makan lah. Allah tak syariatkan buka waktu lain. Allah syariatkan buka waktu solat. Kelang kabut kita. Okey, nak buka ni. Okey, kita solat. Okey. Pada masa yang sama. Kenapa tak buat waktu sebelum tu ke, setengah jam sebelum tu ke? Kan senang, betul tak? Kalau lah contoh kan jangan duk potong kat sini pula kan. Cakap lain pula. Buka setengah jam awal ke. Contoh ke bagi. Kenapa? Patutnya tak payahlah buka time itu lah nak solat, time itu lah nak makan. Kan bayar. Buatlah sepakat ke kata sejam awal maghrib ke. Kan lepas asar tengah-tengah tu lapang sikit, tak kacau solat. Ini tu jam nak solat, itu jam nak makan. Nak bagi tahu kali ini syariat kehidupan ditentukan oleh syariat Allah. Sebelum ni kita tak nampak lah kot. Mungkin syariat hidup ni kita pun nampak. Kalau tak kerja tak makan, kalau tak solat pun tak apa. Oh, bendongak nangis dia bercakap, tak apa. Nyarilah Allah buat solat Ramadan, puasa Ramadan. Kalau bantai puasa sepanjang tahun tuan, tengok macam mana. Aku gitu. Makna kata betul. Solat makan. Solat makan. Makan untuk kehidupan. Tak apa. Allah kata makan. Tapi yang bagi makan aku. Bukan kerja kamu. Mak-mak pun jawab juga. Ini kalau aku tak masak, kau tak makan tau. Aku yang bagi kau makan ni. Ketung kuntang kat airport tu. Tak ada mas sekalian. Di situlah datangnya juga bila nak minum. Di sini kata tabir hati ni, hati. Sekarang ni kita tengok air ni, aku haus lah. Kita datang bulan Ramadan, tengok air, haram ni minum ni, tak boleh. Tunggu nampak Allah. Ni kata nampak tu, hati tunggu nampak. Takut minum. Haram, tak boleh. Sebelum ni tak nampak lah halal haram ke. Sebab memanglah tak diharamkan. Tapi kenapa ketika sebelum Ramadan tak fikir itu juga?
Tengok, ya Allah, janganlah aku minum air ni buat benda haram pula lepas ni, ya Allah. Ini bukankah Allah kasih minum? Allah kasih minum. Sekarang ni Allah kasih kita minum sehingga Ramadan. Saat lagi aku tak kasih kau minum. Makna kita minum sekarang ni sampai saat lagi Ramadan sampai atas izin Allah. Allah bagi kita minum sebenarnya. With permission. Kalau tidak Allah bagi permission, kita tak boleh minum. Bukti bulan Ramadan kita tak boleh makan minum. Tak boleh. Malah sama dengan isteri pun, siang hari nak bersama. Oh, itu isteri aku, tak isi kamu, tak isi kamu. Itu siang kamu tak boleh. Haram. Yang asalnya halal. Kita tak boleh. Kenapa tak boleh? Bak kata Ibn Ramli, ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Baru kenal balik. Allah tersingkap hakikat balik. Sebab tu berbalik tadi pendengaran bagi boleh melihat, boleh mendengar, boleh makan, boleh semua dengan Allah. Bismillah tu kan. Ba tu dengan kan. Dengan Allah lah. Kita letaklah isim depan tu dengan nama Allah lah. Maka Ramadan 30 hari itu, sebab tu lepas itu mudah-mudahan kamu ingatlah balik aku semua aku katanya. La'allakum tatakun. Tengok takut, tengok ni Allah bagi minum. Minumlah dengan bismillah. Bila Allah dah bagi minum, bismillah. Ini sedap bila kita nak buka nanti buat usrah dengan anak-anak kita. Siapa bagi makan? Allah. Macam mana tahu Allah bagi makan? Cuba tengok kita dalam sikit. Sebab tengok sebelum ni kita ingat air je. Tapi kali ni kita ingat air ada hukum pada situ. Nak makan kena minta izin. Macam mana? Tunggu masuknya waktu solat. Bila waktu solat masuk baru boleh makan. Banyak pula prosedurnya nak makan ni. Ingatkan time lapar je makan. Tak. Kamu lapar daripada subuh tadi, masuk subuh sampai lah ni lapar. Ada kamu ingat? Tak ingat lapar kan? Ingat Allah tak bagi makan. Tu je. Kalau ikut lapar gerak juga. Tapi sebab dah maintain, aku dah 20 tahun puasa, takkan cakap lapar lagi, malu orang tu. Tapi lapar juga dah. Tahun lepas Allah takdirkan puasa di Haramain, alhamdulillah. Raya dengan Nabi SAW. Waktu ayat dia raya kat Madinah. Pergi 10 akhir. Pergi tu jadi jatuh jam puasa tu 14 jam. Jelah dia kita ikut matahari. Kita kejar matahari. Macam gitulah. Dia tambah. Kita pergi dah malam ni dan kokok dah sampai-sampai saat pergi buka dak. Pagi balik. Allah, pagi balik. Sampai-sampai pagi balik. Ini boleh musafir ni boleh buka ni. Datang tu kan. Betul lah tu. Tapi nak rasa juga macam mana kita rasa. Lapar. Ni diri kita ni nak makan tapi ada hukum kat situ. Memanglah dibolehkan. Di situ pun hukum lah. Kita mula berfikir hukum. Rupanya hidup ni hukum. Iya. Semua soal hukum. Bukan menghukum ya. Kita kena ikut hukum, jangan suka menghukum. Hukum mesti ikut hukum, menghukum jangan. Itulah para ulama majlis fatwa kan. Kalau nak menghukum tu tidak dihukum, dibintang musyawarah baru keluar hukum. Dia tidak begitu terus keluar hukum, tidak. Baik mas sekalian. Maka di sini jelas bertepatan dengan ingat Allah tadi, bertepatan dengan takwa, benar-benar membuka kembali tabir hati yang terhijab dengan diri yang mana? Yang membawa kepada kebendaan. Diri yang hanya kita bergantung, kita ingat makan minum, mendengar ni dengan diri kita. Tidak. Dengan yang menjadikan kita. Kita ada pencipta yang Allah, Khalik. Kita makhluk, yang ni hambanya. Maka Allah berikan kelebihan juga pada manusia. Padanya ada segala amalan. Lebih kita. Malaikat ada, Allah tak bagi malaikat. Allah bagi amalan just straight forward dia satu-satu je. Kalau tawaf sampai habis. Dan malaikat tasbih tahmid. Manusia, sebab itu jemaah sekalian, manusia ni kelebihan bila kita dah menahan diri kita daripada lapar dahaga, menahan diri kita daripada lupa Allah. Itu yang paling penting tu. Tahan diri daripada lupa, jangan lupa. Tahan diri tu supaya tak lupa Allah. Kena ingat Allah. Maka lepas kita tahan
menahan daripada apa gangguan nafsu. Nafsu ni membawa pada kebendaan. Nafsu ni cenderung kepada keduniaan. Nak tahan tu. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Orang beriman, jangan sampai harta kamu, anak kamu melalaikan daripada ingat aku. Jadi kita nak tahan. Nak tahan diri daripada tidak melupakan Allah. Maknanya kerja kita ni, sedari kita napas sampai kita berhenti napas di dunia, sambung napas nanti di sana. Apa berhenti kat dunia dia, sambung balik kat sana, kat barzah balik. Bernapas balik. Tengok-tengok, welcome to barzah. Allah, barzah dah katanya. Oh, ingatkan mati tegur dah. Dah sambung balik napas katanya. Sedari kita bernapas sehingga kita berterusan napas, sampai bila-bila kita nak faham tentang membawa pada ingat Allah, tak nak lupa. Atau pada ghaflah tu, lalai. Maka datang syariat puasa ni, bila Allah bagi balik yang zahir pada badan nafsu ni, yang boleh kawal makan minum ni, Allah larang kat situ je. Kat situlah zahir tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab itu lepas Ramadan, Aidul Fitri, fitrah balik pada fitrah. Balik ke mana? Balik ke Allah lah. Surah Ar-Rum ayat 30, balik kepada Allah, menghadap balik Allah. Sebab tu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kerja manusia. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Baik, bagi laluan azan.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana wa ba'as maqama mahmud al-zawat innaka la takhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair, kita sambung sikit kemudian kita buat kesimpulan. Baik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbincangan itu dalam melihat dan mengaitkan Ramadan itu mampu membawa hati kembali untuk ingat kepada Allah secara syariat dan membawa pada makna yang hakikat sebenarnya itu, yakni berbalik kepada tadi perbincangan kita bahawasanya kalau dikaitkan kehidupan ni maka semuanya itu adalah mesti dengan ingat Allah SWT. Tidak boleh tidak. Sebab tu Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku? Ini kalau kufur ni lawan tadi syukurlah. Syukur ni bersamanya dimulai dengan ingat. Jadi kalau syukur itu gagal dicapai, bermakna gagal ingat lah. Bermula dari ingat tu dah gagal. Bagaimana kamu boleh lupa aku? Tu bahasa dalam ibrah tadabbur. Sedangkan kamu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kamu mati sebelum ni. Sekarang ni dihidupkan. Bila dihidupkan itu ada yang menghidupkan. Ada yang mencipta. Sebab tu berbalik kepada perbahasan hati tadi dalam Ramadan, tingkatan puasa sehingga yang ketiga yang khawasul khawas kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, itu membawa pada hati yang ingat kepada akhirat. Dia tak sibuk dunia dah. Dunia ni sibuk kat syariat badan dia. Semua perkara diakhiratkan, mengakhiratkan dunia. Apa maksud? Dipahalakan. Yang tak ada pahala dia tak akan buat sebab buang masa. Yang ada pahala dia akan buat. Selagi berpahala, selagi tu aku akan bertenaga. Tu ayat dia. InsyaAllah minta bagi gagah. Ya Allah kuatkan aku. Sebab tu nanti dalam bulan Ramadan masuk, minta Allah sihatkan kita, kuatkan kita. Itulah dia. Bahkan contoh ni kita nak solat. Sekarang ni isyak kita habis kamar, habis isyak, habis balik. Ramadan sekali ada tarawih. Sampai ke 10, 11. Nampak? Kalau di Mekah tu, tuan mana ada pengalaman dapat solat, membangunkan qiyam, dia panggil qiyam. Itu dia buat 2 set. 10, 13, 23. Set yang pertama 10, dia panggil as-salatul qiyam. Dia tak panggil salatul tarawih. As-salatul qiyam daripada hadis dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim mengatakan qiyam Ramadan tu solat tarawih lah, boleh lah panggil, tak ada masalah. Tapi nak panggil salatul qiyam rahimakumullah 10 rakaat. Kemudian berhenti isyak pukul 12. Dia start ni isyak pukul 10 dan sejam lebih sampai pukul 10, sejam lebih dia buat. Kemudian pukul 12 lebih 2.30 dia start balik. Dia buat 2 shift. Kita kalau 2 shift enggak siap-siap bulan imam dengan bilal dia nampak. Siap bulan imam pun tak datang contoh. Contoh. Tapi nak balik tenaga tadi ramai juga. Ya Rabbi. Sebab apa? Yang pertamanya itikaf je. Memang sana itikaf tu nak dapat sah tu memang dah cop terus tuan-tuan. Dia bentang jadah dia dah terus. Style itikaf sana memang tak keluar. Itikaf di sana tak keluar. Baik. Di sini dalam pelaksanaan tarawih itu, dan kita nak dapatkan pahala dan kita boleh kerjakan dia mengikut apa yang telah disyariatkan. Kalau kita nak mudah faham apa yang telah disyariatkan oleh uli amri, pemimpin kita apa. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu, yang mana kalau kita lihat daripada hadis yang mula-mula disyariatkan ni, datangnya tarawih ini, saya bincang ringkas saja. Itulah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud mahfum hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW pada satu malam
sedang solat di dalam masjid, maka orang ramai pun mengikut solat bersama baginda. Kemudian pada malam berikutnya baginda solat sekali lagi dan jemaah yang mengikut semakin banyak. Pada malam yang ketiga atau keempat, orang ramai berkumpul menanti ketibaan Rasulullah SAW. Sebaliknya baginda tidak keluar kepada mereka. Apabila masuk waktu subuh, baginda bersabda kepada para jemaah, sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan dan tidaklah yang menghalang aku dari keluar kepada kamu, melainkan aku takut solat itu akan difardukan ke atas kamu semua. Yang demikian itu berlaku pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, hadis 1129. Satu hadis yang datang bulan Ramadan Nabi solat malam. Di sini tak cerita rakaat berapa, tapi Nabi start solat dan ramai ikut. Kemudian tak ramai ikut, Nabi hari ketiga keempat tu Nabi tak buat di masjid lah, tunggu. Kemudian Nabi pun begitu. Kalau Nabi buatlah setiap malam, difardukan menjadi berat. Difardukan, mana fardu ni berat lah, difardukan. Taib. Maka daripada sini jemaah sekalian nak ditekankan, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa dia dua tata cara. Yang pertama, dan dibolehkan solat tarawih itu dilakukan secara bersendirian dan juga berjemaah. Dua kaedah kita tengok dua, jemaah ke bersendirian. Dan kita telah pun melalui fasa yang dulu, masa PKP kan, ada yang bersendirian kat rumah, berjemaah keluarga pun ada. Ni semua ni imam-imam pencen lah ni, imam-imam yang dah resign dulu ni. Dulu ni semua imam tarawih di rumah masing-masing dulu. Allah Akbar. Dan boleh juga secara berjemaah. Dan berkenaan yang mana yang lebih afdal, antara keduanya terdapat dua pendapat yang masyhur sebagaimana yang disebutkan oleh musannif dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, dan diceritakan oleh majoriti Asy-Syafi'iyah yang sahih secara sepakat oleh asbab secara berjemaah itu adalah lebih afdal. Dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab Al-Nawawi, maka jemaah afdal tu lebih baik. Okey, maka jemaah yang muliakan Allah Taala di sini nak tekankan juga yang sebaiknya macam mana, tunggu sampai imam habis. Biasalah imam buat apa nanti, kita nak bahaskan bab rakaat di sini. Yang mana ada satu hadis daripada matan hadis pada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ni tak kisah berapa rakaat nanti yang dilakukan oleh masjid. Kalau kita Selangor dah digezetkan dah kan, buat 20, ni masjid lah. Kemudian ada perbahasannya. Cuma nak bagi tahu, ini satu kadang-kadang sangat rugi. Sangat rugi apa? Bila habis kata buat 8 ke, buat 20 ke. Biasa kau buat 20 tak 8, ramai pergi. Satu kerugian besar yang mana? Daripada hadis ni mengatakan, sesiapa yang berdiri bersolat tarawih bersama imam sehingga imam beredar, dituliskan baginya ganjaran orang yang qiyam semalaman, ataupun seumpama bersolat sepanjang malam tu solat tu. Ni kita kena azam, ni yang terbaik ni. Jemaah sekalian, ni kita nampak pahala, nak kena tenaga lah. Dan setakat hari ni kalau saya tengok di Mekah tu memang takkan orang balik lah. Dia tunggu sampai imam habis. Tunggu sampai imam habis. Ustaz, penat Ustaz. Dia bukan soal penat tu, dia soalnya itu adalah mujahadah tu. Ni yang terbaik. Kaifiat melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam ni solat malam Ramadan. Kalau bersama imam, kita start jemaah dengan imam, doalah. Start daripada kita start imam, ya Allah bagi aku tenaga boleh habis bersama dengan imam sampai witir habis. Kalau kita berjaya habiskan malam itu bersama dengan imam, dicatatkan pahala malam itu. Sekiranya tertidur-tidurlah kita letih, pahala qiyam juga dia. Allah Akbar. Katalah 30 hari kita dapat bersama imam. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ini kita nak rebut peluang pahala sepanjang malam tu. Yang mana pahala qiyam Ramadan itu, yang mana barang siapa yang membangunkan malam Ramadan itu dengan iman dan wahtisaban, maka keampunan bagi dia. Jadi yang terbaik jemaah sekalian kaifiatnya. Secara bersendirian atau berjemaah. Kadang-kadang nak witir bersendirian, sayang. Witir itulah habiskan bersama berjemaah. Habiskan jemaah. Poin yang saya nak tekan di sini, yang terbaik apa? Habiskan berjemaah untuk dapatkan pahala sebagaimana Nabi kata, rawahu Tirmizi wa hadis al-hasan sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi ambil peluang azam, kita fokus bulan Ramadan kali ini aku nak solat habis bersama imam.
Jangan mula dia pusing kat masjid pula, imam ni imam mana habis. Itu pada saya tak nak campur hal tu lah. Itu terpulang jemaah masing-masing lah. Jadi terpulang yang terbaik, uruskan ibadat masing-masing dengan terbaik mengikut kemampuan yang Allah berikan masing-masing, insya-Allah. Itu saja jemaah sekalian. Wallahu alam. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata tu kurang bicara dalam payan-payan. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah anugerahkan, Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan dengan persiapan yang benar-benar mempersiapkan diri kita sebagai hamba-Nya dan mendatangkan kita dengan keadaan yang benar-benar diterima oleh Allah SWT sebagai Ramadan yang terbaik kali ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.